السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان واستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau dia menyebut bahawasanya dia mendengar, artinya hadis ini dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi dia dengar, boleh jadi dia dengar sahabat lain memberitahu, dia tidak dengar sendiri. Perkara seperti ini kalau berlaku di kalangan sahabat, diterima. Dalam ilmu hadis dia panggil marasilus sahabi ataupun marasilus sahabi, atau maksudnya hadis mursal, yang mana sahabat tak dengar daripada Nabi tapi dengar daripada sahabat lain, tapi dia tak habaq pula sahabat lain yang dia dengar tu. Tapi kalau selain daripada sahabat buat benda ni, tak boleh. Dia umpamanya tabi'i, ataupun dia umpamanya atba' tabi'ut tabi'in, anak murid tabi'in. Mai dia terus kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dengan dia tidak mengkhabarkan ketika dia riwayat. Hang dengar mana? Daripada siapa kau dengar? Perbuatan ini ditolak. Hadis itu tak diterima. Sebab kemungkinan rawi dia yang dia sebut itu, yang dia tak bagi tahu kita itu, boleh jadi rawi itu dhaif. Jadi kita tak boleh nak kaji hadis tu kerana dia telah sembunyikan rawi. Adapun sahabat, kalau dia tak sebut sahabat mana yang dia ambil pun tak apalah. Sebab sahabat ini kesemuanya diterima periwayatan mereka di sisi ahli sunnah wal jamaah. Wa sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu adil kesemuanya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Abu Hurairah dia masuk Islam lewat. Bila dia masuk Islam lewat, banyak hadis dia tak dengar sendiri daripada Nabi, tapi dia ambil daripada orang lain. Sama dengan Ibnu Abbas dalam hal ini. Abu Hurairah ni riwayat dia banyak, tapi dia tidak termasuk
dia tidak termasuk di kalangan fuqaha sahabat yang paling besar, yang besar. Pasal walaupun banyak riwayat ni pasal dia riwayatkan. Bukan bererti hadis Abu Bakar kurang pada Abu Hurairah, tak. Tapi pada zaman Abu Bakar Siddiq, dia tak perlu sangat duk sebut hadis ni. Sebab semua orang dah dengar lah, tinggal nak buat lah. Pasal zaman itu masih fresh. Kecuali beberapa hadis yang mereka tak dengar, itu diriwayatkan. Sebab itu tak banyak riwayat daripada Abu Bakar Siddiq. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga khulafa' yang lain. Tetapi apabila sahabat-sahabat ni pergi ke negeri ni orang tak tahu hadis. Dia orang terpaksa lah duk kata qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, kata Rasulullah, aku dengar Rasulullah kata, aku tengok Rasulullah buat, kunna adalah kami bersama Nabi dulu. Baru orang lain nak boleh ikut. Pasal orang tak ikut di atas sahabat tu saja. Orang kena ikut benda yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah ni 5. 5 ni bukan 5. Dalam hadis ni Nabi sebut 5. Nabi ni kadang-kadang dia sebut kadang-kadang lebih sampai 6, kadang-kadang lebih lagi. Tapi bila kita nak ajak orang yang hafal 5 ni, bukan tak ada hafal 5 tu. Kerana ada dalam riwayat lain dia sebut, tapi kebanyakan riwayat menyebut 5 hal. Fitrah ni benda yang dikendaki ataupun benda yang disuruh oleh insan, ataupun benda yang manusia cenderung macam tu, diciptakan macam tu. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah yang Allah ciptakan manusia. Saya selalu sebut, manusia ni fitrah yang Allah cipta, percaya kepada Tuhan. Tak payah duk berdebat lah bab Tuhan ada ke tak. Tuhan tentu sebanyakkan majoriti manusia dalam dunia ni percaya Tuhan ada. So kira agama apa, tapi kesimpulannya percaya Tuhan ada. Cuma salah dalam nak menentukan Tuhan saja. Tapi fitrah kata Tuhan ada. Kalau dia pergi duduk seorang-seorang dia, tak ada siapa ajak, dia membesar manusia ni, dia tengok alam, dia tengok langit, dia tengok bumi, dia kata Tuhan ada. Dia cari Tuhan. Fitrah. Mak, ibu tak payah pergi kursus, dia sayang kat anak dia. Fitrah. Ibu orang Islam pun sayang, ibu orang bukan Islam pun sayang. Anak hormat kat mak. Fitrah. Hak yang tak hormat tu keluar daripada fitrah. Yang tak sayang anak keluar daripada fitrah. Lelaki maukan kepada wanita, fitrah. Tak payah ajar. Wanita nakkan pada lelaki, fitrah. Tak payah ajar. Kalau keluar pada tu, terkeluar daripada fitrah. Ini fitrah. Islam dinul fitrah. Agama fitrah. Sebab tu Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassirani. Mak bapak dia lah yang memajusikan, yang mengyahudikan dia, atau memajusikan dia, atau menasranikan dia. Tapi tak kata atau mengislamkan dia. Tak payah. Pasal lahir tu atas fitrah. Fitrah tu Islam. Manusia kalau tak diganggu oleh syaitan dan ajaran sesat, kacau. Dia tak kacau. Dia ikut fitrah. Tapi bila mari ajaran sesat, jadi syaitan.
jadi mengikut syaitan. Ini fitrah. Agama seru. Rasul ni datang seru atas fitrah. Sebut Rasul, ada apa? Satu orang perempuan, dia Perak saya ingat, Maryam bin Muhammad Syah. Dia mengaku jadi Rasul. Jadi Rasul ni telah hantar email mai kat saya. Hantar email merata. Hantar email ke orang tu, hantar cerita Tuhan telah lantik dia jadi Rasul. Sebab dia kata, orang dah salah faham tentang agama ni. Jadi dia kena mai jadi. Pandai pula tulis email. Dia ceritalah. Contohnya bab haji. Haji ni, manusia dah sesat. Haji itu bukan pergi Mekah. Haji itu rumah tangga dan seks. Kok mana dia bertafsir? Jadi dia memang betul yang jadi sesat ni, dia kata sebab dia pergi percaya kepada kitab Dajjal, iaitu hadis. Oh, dia ni berat banyak. Lepas pada tu Tudung pun dia tafsir juga. Panjang lah. Dia hantar lah pergi kat Perdana Menteri lah, kat Menteri tu lah, kat saya lah. Dia kata Tuhan wahyu kat dia, orang yang mesti dia bekerja sama ni, orang yang mesti dia bagi tahu ni, yang dapat menerangkan balik kebenaran ni, mesti perlis. Jahanam dia ni. Lepas pada tu saya pun tengok dia hantar satu pengajaran pertama. Kononnya dia buat kuliah lah, dia hantar mai punya. Pengajaran kedua, dia hantar di balai dekat dia. Salam sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Pasal Nabi ni kalau hantar pergi kat orang apa puak-puak bercanggah dengan Nabi ni, Nabi kita salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Saya kata kembalilah pada ajaran Islam yang asal yang dia bawa oleh Rasulullah. Semua kembali pada Quran. Tak panjang saya tulis sikit. Saya kata-kata saya ingat barangkali saudari ni terkena penyakit gila, ingat. Ataupun disampuk syaitan. Dia dapat yang tu, dia mengamuk. Dia hantar mai orang, dia hantar mai buat perintahan, hantar pergi kat apa, menteri tu kata mana boleh satu mufti kata kat orang gila. Kata bahasa aku kata gila pun kira standard lah tu. Ada 2-3 orang mai hantar mai email sokong dia. Orang ni mengaku je buat ajaran sesat, adalah mangkuk yang sokong. Boleh sokong Nabi perempuan. Teringin. Pasal barang kini lah orang duk teringin. Teringin nak jawatan tu, teringin nak jadi Perdana Menteri, teringin nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia ingat kalau aku teringin jadi Nabi, siapa tak tanding aku. Jadi dia bertanding jawatan Nabi, tak perlu pemilihan bahagian. Al-fitratu khamsah. Fitrah ini 5. Kata Nabi. Al-khitan. Khitan ni orang Melayu. Khitan lah. Orang Melayu pergi terjemah bersunat. Bersunat salah. Pasal yang ni bukan bersunat, berwajib. Bagi lelaki. Anak kita bersunat kan. Orang Perlis ni saya tengok ada satu benda. Kalau nak bersunat kena buat kenduri je. Tak usah. Kenduri punya hal. Tak usah duk kait dengan bersunat. Bersunat punya hal. Tak semesti. Tak ada kaitan lah. Nah, habang kata anak kita nak sunat satu kampung duk cerita apa. Nak menikah cerita. Kan? Nak potong tak payah cerita. Kan? Nak menikah apa satu kampung kita cerita. Jadi ni
15 dah nak bersunat ni, kenduri tak buat lagi, dia kalut je. Dia rasa macam wajib. Tak payah. Nak pergi haji, setengah orang pun dia tak buat kenduri, tak boleh. Dia nak kena buat kenduri. Tak ada kaitan. Kalau kod dia dah nak pergi haji, dia buat kenduri tu dengan tujuan dia nak jumpa adik-beradik dia. Panggil mai sekali di rumah, kod ada terhutang tak apa, nak bayar balik. Takut ada salah silap ke, nak minta halal. Tak apalah, itu daripada bab pentadbiran lah, pengurusan. Jadi kita rasa benda tu nak panggil hang mai esok, mai lusa, payah hampa mai sekali lah, aku jumpa hampa apa-apa aku selesai, buatlah makan sikit. Tak apalah. Bukan kerana nak pergi haji kena buat kenduri, cuma nak jumpa kawan-kawan lah sikit. Sebelum pergi, kot apa-apa dalam pemusafiran, kot tak balik-balik ke, itu benda biasa. Tapi jangan kait ni ya, turun haji tak buat kenduri. Dah. Kenduri lain, haji lain. Tak ada kaitan. Al-khitan maksudnya potong kulit pada kemaluan lelaki yang dinamakan apa kita Arab panggil pada qulfah. Dia potong pada bahagian hadapan kemaluan lelaki itu. Ini wajib berdasarkan kepada nas-nas yang banyak di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sabit dalam hadis Bukhari, hadis Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berkhitan pada usia 80 tahun. Bila Tuhan suruh, dia laksanakan. Ini Nabi Allah Ibrahim ni terkenal. Apa saja Tuhan perintah. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, serahlah dirimu, aku serahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang lelaki diwajibkan untuk berkhitan seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang, paling lewat sehingga dia baligh. Tapi bila kita orang nak masuk Islam, kita bagilah dia masuk dulu. Janganlah duk cerita yang tu dulu. Duk cerita yang tu pakai kecup perut dia. Bagi dia masuk. Setelah dia percaya, dia buat sunat fitrah ni. Bagi orang perempuan, adakah mereka ini diwajibkan untuk berkhitan ataupun tidak? Para ulama hadis dan para ulama fiqh sendiri berbeza pendapat tentang perempuan. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, ataupun tak satu hadis saja yang ada, kita boleh dapati ataupun kita boleh simpulkan paling tinggi hanya digalakkan ataupun mustahab untuk kanak-kanak perempuan. Paling tinggi. Kurang lagi kita kata nak buat pun boleh, tak buat pun tak boleh. Harus. Bagi kanak-kanak perempuan. Nabi datang dalam masyarakat Arab, mereka telah buat perkara ini, dan Nabi SAW nasihatkan orang perempuan, tukang-tukang khatan di Madinah itu agar fa'ashammi, maksudnya bila potong tu sikit saja, sikit bagi nampak syarat dah. Wala tanhaki, jangan kamu potong sehingga rapat, sehingga habis kepada bahagian klitoris perempuan itu. Hadis ini saja yang menunjukkan hal itu. Yang lain umum tentang lelaki. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan kewajipan tidak kuat untuk dipegang. Ada negeri
yang mereka ni, pertama, ada negeri yang dia bersunat kanak-kanak perempuan sehingga habis bahagian berkenaan. Mesir, berapa adat-adat sebahagian di kampung-kampung mereka ada. Menyanggahi apa yang Nabi taklimatkan, manakala menyeksa wanita. Kononnya nak bagi tak ada nafsu. Allah menciptakan nafsu untuk wanita, supaya dengan nafsu itulah membiaknya zuriat keturunan. Kita kata nak bagi orang tak ada nafsu. Apa nak bagi orang tak ada nafsu? Tak ada nafsu, tak ada siapa pun nak teringin beranak. Beranak menyakitkan, melahirkan anak. Hanya kerana manusia ada nafsu, maka manusia melakukan hubungan seks. Allah menciptakan semua terbaik. Yang silapnya kita atur itu salah. Dia potong begitu teruk. Di Afrika ada yang sampai tambat budak perempuan ni, menjerit-jerit kalau nak ni. Dan ada adat-adat yang lebih teruk di Afrika, dijahit kemaluan perempuan itu sehingga dekat nak kahwin baru dipotong. Wanita-wanita gipsi akan melakukan. Dan mereka menganggap itu amalan Islam. Dia tak ada kena mengenai Islam. Bahkan di sebahagian adat di Afrika juga, untuk lelaki bila dia nak bersunat, dia potong, dia buang kulit itu keseluruhannya. Itu bukan fitrah, itu menyeksakan. Benda-benda ni semua memberikan gambaran yang buruk terhadap kepahaman Islam. Tapi kalau ada orang nak pergi betul dalam masyarakat tu, kita ni dah lama dah buat dah. Tu kita Malaysia ni kira apa betul itu sikit-sikit lah. Nak pokok tu nak betul lagi teruk. Kita dah lama dah buat dah. Ulama-ulama kita tak kata apa pun. Hampa baru jumpa hadis dah. Nasib baik orang Melayu tak potong macam tu. Kau tidak jenuh duk lawan pula. Wahabi pula pokok tu. Ada adat yang teruk dalam masyarakat. Sebab itu Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang disebut oleh baginda dalam hal ini, bahawasanya hanya diwajibkan kepada lelaki. Jadi anak perempuan ni, saya tak kata tak sah buat lah. Siapa buat, buat. Siapa tak buat pun. Lah ni doktor pun pandai, tapi kadang-kadang dia tak buat pun, dia cek sikit ni bagi luka lah. Tak apa lah. Itu pula yang kita stres, lelaki. Wastihdad, dan mencukur bulu hari-hari. Qasl an, dia potong bulu hari-hari. Ini fitrah. Yang ni walaupun siapa tak tahu, tapi sunnah. Fitrah. Orang yang akal dia, maksudnya orang yang akal sempurna, Nabi kata dia akan potong, dia akan khitan. Dia bersih, sebab tu bersih. Lelaki Islam ni bersih, dan khitan ni banyak khasiat ada. Dia jauh terkena pada bara, dia jauh terkena pada penyakit. Dan orang Yahudi khitan, orang Islam juga khitan. Sekarang ni orang yang tak Islam pun ada yang khitan. Pasal dia tahu dari sisi nasihat perubatannya baik untuk dia. Wastihdad, cukur bulu hari-hari. Yang ni siapa pun tak tahu, dia seorang tahu. Tapi orang yang duduk atas fitrah, yang tahu diri dia sebagai manusia, dia tak biar benda-benda macam tu sehingga bukan-bukan. Sehingga bukan-bukan. Ini sunnah. Wa qassus syarib, dan menggunting misai. Nabi tak kata cukur, gunting. Jadi misai ni, siapa simpan misai kembang tu, dia tengok dia cengih, tapi dia menyanggahi fitrah. Dia tak misai semua. Ada orang dia buat misai. Apa? Misai dia ujung ni dia pusing bagi apa? Pintai dia bergam. Ni saya tengok gam apa tu, dia kata gam misai. Ish.
Macam-macam jenis manusia ada. Nak tunjuk kata dia cengeng tang misai pun kadang-kadang tak cengeng mana pun. Tuan-tuan barangkali tengok apa? Nanti tuan-tuan tengok debat. Tengok debat lah. Ha? Saya tak mau komen lah mana-mana, tapi nak cerita sikit lah. Kita ni, saya bukan kata siapa menang siapa kalah, saya tak tahu nak mengundi kan. Tapi kita ni kalau kita cabar orang ke, ataupun kita sambut cabaran orang, kita tu kena reti lah. Jangan kita pergi sambut tiba-tiba tak terang mana, orang kecewa lah kan. Jadi bila kita pergi, orang bagi tak ada jawab pun kan. Saya teringat kawan saya seorang dulu, dia cerita. Dia kata, dia cerita dia kenal kami lah, sembang-sembang ni. Kawan masa budak-budak. Dia kata, aku ni berani dah, kampung aku. Satu hari, gangster kampung aku cabar aku bertumbuk. Aku kayuh bisikat aku pi. Sampai-sampai mereka 20 orang kan. Ada pegang parang, ada pegang kayu, ada pegang besi. Aku naik basikal, aku sampai, aku tongkat basikal aku turun pi kat ketua gangster. Aku pi dekat dengan dia, sampai dekat, boom, ditumbuk, tampak aku jatuh. Aku bangkit, aku ambil basikal, aku balik. Cerita dah, hebat sangat ujung tu, tak terang mana pun. Cerita kalau saya kalah letak jawatan lah, puan nampak macam nak menang. Bagilah kena padan. Okey, waqasus syarib dan menggunting misai. Misai. Tuan-tuan, dalam Islam ni nanti kita akan sebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misai orang Islam dia gunting. Kalau dia cukup keseluruhannya pun tak sama bersikit dengan hadis, tapi tidak ada nas yang kata salah. Tapi kalau dia gunting bagi nipis, tak sampai misai lebih besar pada mulut dia, maka dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mesti simpan janggut. Nanti kita akan baca hadis-hadis tentang simpan janggut. Wa taqlimul adfar, menggunting kuku. Gunting kuku. Ni kadang-kadang ada budak-budak kita style, terutama budak-budak perempuan ni, kuku panjang-panjang. Gunting kuku, kemas kuku orang Islam. Kadang-kadang orang main semayang masjid pun kadang-kadang kuku dalam ni hitam. Makan nasi dengan dia pun kita heran, macam mana dia sumbat nasi. Wa naftul ibt, dan mencabut bulu ketiak. Sunnah. Jadi orang, kadang-kadang orang kita tengok dia buang baju, kadang-kadang sampai pergi umrah, pakai pakaian umrah tu dia punya panjang. Saya sekali dengan jemaah umrah, kawan kita ni ternama lah juga agama, jadi panjang. Arab kalau kata kat saya, hang abang kat itu serupa tu. Kata aku pun segan, abang aku tengok pun saya nak pergi dekat pun dah saya macam mana aku nak pergi abang kan. Benda ni kadang-kadang bila buka Nabi SAW ajak benda 5 perkara ni, perkara yang baik untuk insan. Suami isteri, kadang-kadang suami ni dia tak kisah sangat. Dia ingat hang mau tak mau, kok mana aku lelaki hang dah, saya mati lah kan. Dia tak tahu bini dia tu nak kata apa kan. Saya pernah cerita sini, ada seorang wanita hantar email kepada saya, cerita kesedihan hati dia. Itu suami dia kata, saya bukan membenci suami saya, tapi suami saya tengok tak lalu kan. Dia cerita,
Pertama, dia suka cakap suara kuat. Kedua, dia suka pakai baju. Dia suka duduk di luar rumah atau dalam rumah tak pakai baju. Sudahlah dia buncit, dia tak pakai baju. Saya malu bila orang lalu tengok. Orang tahu itu suami saya. Kemudian dia tak banyaklah benar. Saya kadang-kadang saya tahu, tapi dia kata saya tak boleh buat apa-apa pasal saya di pihak isteri. Kita zalim sangat. Kerana orang Mumbang kita tengok kita tak lalu. Tengok kuku, tengok kotor. Tapi terpaksa makan dengan kita. Tengok bulu ketiak dia nak takut kan. Tu kira tu banyak lagi hak Nabi sebut ni macam-macam bulu-bulu yang lain ni. Kan? Kita duk kira kita menyeksa isteri kita dengan pemandangan yang menyerabutkan. Kita pergi kerja dia lega, kita jual balik rumah dia kata, hati dia kata balik dah jin ni. Betul. Sebab tu fitrah Nabi, fitrah. Bila satu orang suami, ini suami lah, perempuan pun sama lah, bersih, kuku dia bersih, misai dia elok. Misai ni kalau tebal kan, bihun pun sangkut situ, kulit udang pun ada. Dia misai dia bersih. Yang simpan janggut lagi dia akan bincang. Kuku dia potong, bulu ketiak dia potong. Nabi kata fitrah. 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 Para ulama yang kita sebut tadi sudah bincang tentang masalah ni tadi. Dan adat ini bukan pada 5 perkara ini saja, tetapi termasuk dalam perkara-perkara yang lain yang akan kita sebut dalam hadis. Okey. Kita balik tentang masalah misai tadi. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, khaliful musyrikin wa firrul lihya wa ahfuz syawari. Nabi kata, bagilah kamu berbeza dengan orang musyrikin. Biar janggut kamu pendek ataupun kamu gunting, yang sungguh-sungguh gunting misai. Jadi simpan janggut. Orang dulu kadang-kadang dia perli, dia kata apa? Setengah orang dia main-main. Dia kata yang ada janggut tu kambing. Terus dia ada misai tak ada janggut. Kucing. Saya ingat satu orang kemas, saya baca dalam satu cerita. Dia kata orang yang simpan janggut tu macam kambing. Tuan-tuan, kalau kita kata simpan janggut tu macam kambing, dalam keadaan kita tahu tu sunnah, dia rosakkan akidah. Jangan kata anda tak mau simpan, satu cerita yang lain. Satu cerita yang lain. Tapi jangan hina benda tu. Siapa tak makan dengan tangan kanan, dosa. Tapi tak kufur. Sebab awak dia kata awak lebih banyak lah tangan kanan daripada tangan kiri. Bagi aku kedua-duanya sama lah. Nampak tak beza-beza. Kufur. Kalau dia tahu Nabi telah membezakannya. Kalau dia tahu Nabi telah cerita perbezaannya. Jangan. Kita dok kata kambing, simpan janggut tu kambing. Misai saja. Kalau dia kata simpan misai tak ada janggut kucing, dia tak hatu, dia tak rosak pasal apa? Dia perliwang lah. Tapi yang tu tak ada. Nabi pun tak suruh kita duk simpan misai tengah ni. Tapi kalau dia jenis bersih, siapa tak simpan, kita kata had. Bah? Tak ada janggut, tak ada misai, anjing. Okey. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, maka sebagian hadis lain, Nabi SAW menyebut jazzu syawarib wa arkhul liha wa kharikul majus. Potong janggut. Biarkan potong misai, biarkan janggut. Berbeza dengan orang Majusi. Ya tuan-tuan, insya-Allah mulai hari ini siapa yang tak ada janggut pegang. Minggu depan mai kena ada janggut. Sunnah. Saya ubah kali kata sunnah janggut. Bukan dok kena beli buah baja. Pokok belakang rumah kadang-kadang kita dok kena cari baja apa, kita usaha ikhtiar bagi. Janggut sunnah simpan dia. Cuma bagi elok lah. Kadang-kadang isteri tu, huduh lah abang dah janggut. Pasal kita tak bagi elok.
sikat dia bagi elok, cukup apa jabat. Sebahagian para ulama khilaf, adakah kita boleh potong sikit ataupun tidak? Wallahu ta'ala alam, saya bersama pendapat yang kata boleh kita potong untuk pendekkan dia dengan kadar-kadar yang sebahagian ulama khilaf pada secakar ataupun dengan kadar bagi ada. Tapi janggut kena bagi ada. Nampak dia berjanggut. Berjanggut. Tapi bagi kemas, bagi cantik. Sebab tu orang yang janggutnya kasif, tebal, dia cuci janggut dia sentiasa bersihkan. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fitrah. Sunnah fitrah ni tuan-tuan semua orang buat. Orang yang menyanggahi sunnah fitrah ni bukan saja menyanggahi Islam, tapi menyanggahi kebiasaan hidup manusia. Dan Allah Ta'ala bagi pahala free ya. Kalau kita nak kata free lah kan. Orang tu kemaskan misai dah, dia dapat pahala. Kita pergi depan cermin, ambil gunting, potong-potong misai, lillahi ta'ala dapat pahala. Potong bulu hari-hari, dapat pahala. Cabut bulu ketiak, dapat pahala. Banyak pahala yang Allah Ta'ala beri. Pahala lain tu kita cari ya. Saya baru ni ada satu imam di suatu masjid. Dia punya masalah ialah dia selalu tak penting urusan imam di masjid dia ni. Dia duk pergi keluar 4 bulan, 40 hari, seminggu. Jadi kita tanya dia, apa siapa yang dia duk keluar? Dia kata keluar fisabilillah. Fisabilillah tu pergi mana? Dia tepi masjid lah. Tu masjid hang duk ada orang. Adakah masjid yang kau duduk buat tu, duduk di masjid tu tak dapat pahala ke? Yang terpaksa pergi masjid lain. Masjid lain dengan masjid kau sama saja. Melainkan kau pergi Masjidil Haram, ataupun Masjid Aqsa, ataupun Masjid Nabawi. Dia tinggal. Tapi masalah ada saya katakan dia, you dapat allowance. Allowance ni nak tafsir macam mana? Kerja tak ada. Dia kata saya keluar fisabilillah. Tak, kalau mai buat kerja di masjid, hak dia didik imam ni fisabi apa? Fisabil apa ni? Fisabil apa? Dia kata hak tu tak kira. Tuan-tuan, ini masalah orang bila dia tak berapa nak faham agama ni. Pahala ni kita buat kerja ni bukan kira masjid A, masjid B. Kita kira pahala. Pahala ni Allah bagi macam mana? Tempat hadir bagi janji nak bagi pahala. Walaupun tengok potong misai kecil, tapi tempat itu dijanjikan oleh Allah untuk bagi pahala-pahala. Di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita baca satu hadiah, saya nak jawab sebagai soalan anda. Menggerakkan jari ketika tahiyah awal ataupun akhir, adakah ia merupakan adakah boleh membatalkan sunat solat? Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menggerak-gerakkan jarinya. Baginda menggerakkan jarinya ketika tasyahud. Tidak sabit mana-mana hadis yang menunjukkan, tak ada satu hadis yang menyatakan bahawasanya jari itu digerakkan ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada satu hadis yang menunjukkan macam tu. Tak ada. Yang ada sama ada pergerakan itu berterusan ataupun diam yang berterusan. Salah satu daripada. Kalau gerak daripada awal. Yang kata memang ada kitab-kitab termasuk ulama-ulama dahulu juga yang menyebut semasa tasyahud asyhadu alla ilaha illallah digerakkan jari, itu hanya ijtihad. Nas hadis hanya menunjukkan digerakkan. Dia tak bagi tahu di mana. Tapi kita faham daripada himpunan hadis bahawasanya dia digerakkan keseluruhan
tasyahud itu. Maka menggerakkan jari itu sunnah. Setengah orang dia tak tahu, dia pergi negeri Arab Mekah, dia tengok kan, apa tu Arab ni jari duk ketak ni, Parkinson ke apa, dia kata dah sunnah. Orang lelaki dilarang memakai emas. Bagaimana pula dengan emas putih ataupun suasa? Suasa emas, yang ni dia ada emas, boleh dicampur emas, boleh dipisahkan emas, dia hakikatnya emas. Melainkan suasa tu benda yang lain, yang langsung tidak ada identiti emas. Tapi emas putih, wallahu ta'ala a'lam, emas putih, ia bukan emas, kita namakan dia emas. Emas. Sebab tu emas putih ni, harga dia beli pun lain, jual dia pun jatuh merudum. Orang tak simpan jongkong emas putih. Nama kita yang berikan, dia panggil taghyirul musammayat la yughayyirul haqa'iq. Mengubah nama tidak mengubah hakikat. Kita ubah nama, tak ubah hakikat. Air, orang utara panggil tuak, bagi orang utara haram. Kedarah tuak kan ni mabuk elok Tapi di Kelantan tuak dia tak mabuk. Tuak dia apa? Air nera. Namanya sama tetapi hakikatnya tidak sama. Kita hukum hakikat, kita bukan hukum nama. Dulu saya sebut. Sama juga macam sutra. Sekarang sutra tiruan, dia orang namakan sutra. Tapi kalau ditanya, apabila Nabi melarang harif, dibaj, sutra yang Nabi larang itu apa dia? Iaitu kain yang dibuat daripada benang yang keluar daripada ulat sutra. Ajaib pula sutra ni. Itu yang Nabi larang. Tiba-tiba orang dapat buat daripada pokok ke, daripada chemical yang lain ke, menghasilkan benang yang halus juga, baik juga kualitinya, dia orang namakan dengan sutra. Ia sebenarnya bukan sutra. Kalau yang keluar daripada ulat itu haram lelaki pakai, tapi yang dibuat yang sutra tiruan ini tidak haram. Kerana ia bukan sutra. Mereka namakan dia sutra. Ia bukan sutra. Sutra yang Nabi maksudkan itu. Itu yang Nabi maksudkan. Jadi ramai kadang-kadang orang di Bibli ni sutra. Kadang-kadang sutra asli kan sudah tiruan. Dia kata sutra tiruan, bukan sutra lah. Dia namakan sutra. Ada orang kata sutra tu Nabi tak bagi pakai lelaki sebab keluar daripada ulat, daripada apa? Ulat, maka dia menjadi najis ulat. Bukan kerana tu perempuan boleh pakai. Takkan Nabi bagi perempuan najis lelaki tak boleh, tak. Nabi tak bagi lelaki. Barangkali hikmahna wallahu ta'ala alam, tak dinyatakan. Mungkin ia pakaian kemewahan, mungkin ia pakaian, sebahagian ahli-ahli yang mengkaji tentang perkembangan minda psikologi manusia menyatakan pakai sutra ni membentuk watak yang jadi lembut. Lelaki ni dia kena jadi lelaki. Saya kata di Malaysia ni meningkat lelaki-lelaki lembut ni. Ya, di universiti meningkat. Duduk di kampung okey. Amin nama dia. PKL Aminah. Masuk universiti dia ada persatuan apa ni? Budak-budak main bola tampar. Dia tak jadi lembut. Dan ni bukan sedikit tuan-tuan. Bukan sedikit. Sebab anak-anak kita ni di zaman fitnah yang macam ni,
kita kena elakkan. Kita suruh dia masuk taekwondo, masuklah benda-benda yang lasak lah. Anak lelaki, bila anak lelaki dah tumbuh janggut, simpan janggut dah. Jangan duk cukur mencin. Sampai saya dulu di UAE ada pukul 6 petang dia pakai bedak. Dia keluar pergi KL. Kacau. Sekali tu saya cerita tuan-tuan, mari jumpa saya. Dia dah tukar dah jantina dah. Dia lelaki tukar jantina, kemudian siap masuk memperagakan passion busana muslimah. Menang pula. Siapa? Ada gambar-gambar di antara saya. Ada pula satu lelaki yang main dengan dia, nak kahwin dengan dia. Astagfirullah. Kata matahang kelabu lah. Dia ni masalah dia pengaji negeri Arab. Lelaki ni dulu kira ustaz lah juga dia ni pun. Dia matahang kelabu punya banyak perempuan dalam dunia ni. Siapa yang habis kenal dia ni? Tu saya tanya dia, awak apa kesudahan? Saya cita-cita saya, Ustaz, saya nak jadi isteri yang solehah. Cabut ni. Ya. Ni bukan sedikit tuan-tuan. Saya ingat salah satu yang tak betul cara kita didik. Umar bin Khattab tu dia sensitif benda-benda ni. Dalam masyarakat Muslim, dua jenis. Saya kata saudara dengan saudari, tak ada saudara. Manusia tu Islam ajar memanah anak lelaki, lelaki tak boleh tiru gaya perempuan, perempuan tak boleh tiru lelaki. Tuhan hukum dengan laknat. Pasal apa? Nak kekalkan identiti lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Bila kita tak ambil hal benda-benda macam ni, akhirnya benda-benda ni jadi. Orang kata nak buat macam mana, dah asal Tuhan cipta dia dah jadi cenderung macam tu. Tak. Sebenarnya menurut banyak kajian, perkara ini dia berkembang berdasarkan pergaulan. Dia jumpa hak jenis tu, mula-mula di kampung okey, lama-lama dia jadi sikit. Sebab tu Islam realistik benda ni. Anak lelaki kalau dia kata dia jatuh cinta dengan budak perempuan, kita kata baguslah tu kena hang lelaki. Tuan-tuan jangan. Sebab tu walaupun kita tengok Allah simpan janggutnya apa nak bincang. No. Ada maksud yang besar. Bila dia teringin pelik sikit pun dia pegang, ada janggut aku ni. Lain. Fitnah tuan-tuan, zaman fitnah. Dan benda ni bukan sedikit. Saya tengok terima. Sehingga ada yang hantar punya tebal email kepada saya. Bawa dengan dalil-dalil Al-Quran. Nak buktikan bolehnya perbuatan homoseksual ni. Yang Nabi Lut larang dulu ni pasal kes lain, bukan pasal kes ni. Kata. Dia tafsirkan Al-Quran dia bagi jadi Astaghfirullahaladzim. Dan ada puak-puak Islam liberal yang ada di barat yang menghalalkan benda ni. Lesbian. Dan ini dalam laman web apa? Malaysia Today. Laman web apa? Oh, Raja Petra kata bahawasanya benda ni khilaf di kalangan ulama. Saya bukan kata cerita isu apa, saya cerita isu hukum. Benda ni tak ada khilaf. Dulu ada di kalangan fuqaha yang menyebut pendapat-pendapat yang ganjil. Boleh dilakukan hal itu kepada hamba lelaki. Zaman dulu kan orang ada hamba. Seperti mana boleh menyetubuhi jariah, demikian boleh. Ini pandangan-pandangan yang muncul pada zaman Baghdad. Pada zaman banyaknya ghilman, budak-budak lelaki ni.
comel-comel ni. Sebab itu Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, mereka tak benarkan budak lelaki hak comel-comel yang tak ada janggut pun masuk duduk dengan mereka lama-lama. Duduk sembang, mereka kata tak apalah, cukuplah, terima kasih. Pasal dia tak mau, benda ni fitnah. Bang, ya tuan-tuan, kita bagi perhatian pada perkara ni, terutama yang membabitkan, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala pelihara kita semua. Nabi SAW yang kuliah mana saya sebut, bila Allah Taala suruh baginda minta beberapa perkara, antara yang benar minta itu kata Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tarhamani wa taghfirani wa idza aradta fi qaumin fitnatan tawaffani ghairul maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Maksudnya Nabi sebut, apabila Allah kata sal, minta, Nabi kata Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku pohon daripadamu perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara mungkar. Wa hubbal masakin, dan sayang kepada orang-orang miskin. Wa antarhamani wa taghfirani, aku minta agar engkau kasihan ke aku dan ampunkanlah aku. Wa idza aradta fi qaumin fitnatan tawaffani ghairul maftun, jika engkau menghendaki berlakunya satu fitnah dalam satu kaum, jika engkau kehendaki fitnah berlaku dalam satu kaum, matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Lebih baik fitnah ni bukan hak macam setengah orang khutbah jakim hak minggu lepas tu salah dalam tafsirkan ayat-ayat fitnah ni. Fitnah dalam Quran tu bukan fitnah tu tuduh orang. Fitnah dalam Quran dan Sunnah bermaksud ujian yang mengancam agama, syirik, pembunuhan. Ni maksud fitnah. Bila kau nak datangkan ujian yang mengancam agama, menggugat orang dalam agama, matikanlah aku dan tak terfitnah. Nabi kata, ya Allah, aku pohon daripadamu hubbak, kecintaanmu, cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, aku pohon cinta orang yang mencintaimu, supaya orang yang cintamu yang sebenar tu cinta pada aku. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, aku minta daripadamu amalan yang mendekatkan aku pada cintamu. Aku pohon daripadamu cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Semua amalan yang mendekatkan pada cinta Allah, kita cinta amalan. Cantik doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bab mas pun sama. Tentang kadang-kadang orang kita panjang inting, budak-budak jual kedai ni, tentang kerja. Budak-budak Islam kita buka dada, dia gantung, dia pakai apa? Rantai mai kecil. Balik pergi rumah, kadang-kadang rumah dia pak dia haji, pak dia imam, pak dia ustaz. Dia kata hang ni pakai apa lo? Nak tu haram lelaki pakai emas. Allah kecil ya, yang haram tu besar lagi lah. Pandai dah. Sebab tu kita bila pi tengok kedai dan budak hidang makan, kita kata dia pakai emas. Emas haram dia, orang lelaki pakai. Kena habang dah. Nah habang dah. Tu dia doa tu RM5 dah beli lebih benda tu. Lelaki pun tak digalakkan pakai benda yang menyerupai perempuan, yang menyebabkan dia lemah lembut. Satu gini filem-filem kita suka duk tiru adingan lembut-lembut ni, berjalan terkepok tangan ke atas. Dia jadi macam benda tu jadi syok. Saya kritik orang kalian benda tu. Stop. Kita kalau tengok orang dah buat cakap hai, kita tengok tak boleh. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihana bir rijal. Nabi laknat lelaki yang cuba menyerupai perempuan, perempuan yang cuba menyerupai lelaki. Jangan.
Duk buat cakap hai dah. Jangan tiru perbuatan tak baik. Allah tak suka. Ada orang mati kemalangan, mati kanser, mati kena bunuh, mati mengejut dan lain-lain mati. Adakah kita mati ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Manusia mati dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cara untuk manusia mati Allah Taala suruh pilih. Maka tak sama orang yang mati di medan jihad dengan mati atas katil. Manusia mesti mati sampai masa mati. Tapi Allah akan menetapkan bagaimana manusia pilih mati, demikian itulah dia mati. Sama. Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Yahdillahu man yasha. Allah Ta'ala memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, orang yang hendak kepada petunjuk, maka Allah mengkehendaki memberi dia petunjuk. Allah tidak menzalimi Fir'aun, tetapi Fir'aun yang tampil mencari kesesatan. Istrinya, walaupun istri Fir'aun, kerana dia tampil mencari hidayah, dia berada di atas jalan hidayah. Maka kalau satu orang itu mati tanpa sempat sampai sumber hidayah, punca hidayah, jalan hidayah tak sampai kat dia, dia tidak dianggap sebagai ahli neraka. Tuhan kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab melainkan setelah kami hantar rasul. Kalau ada orang di hutan mana tak sampai ajaran Islam, mati mereka, Tuhan tidak mengazab mereka. Maha suci Tuhan daripada menzalimi hamba-hambanya. Kita tak usah susah hati. Depa tu hak mati ni macam mana? Tak usah susah hati. Tuhan ni bukan kok silap kah, tuan hakim ke juri nak kena kira lain. Dah. Ni bukan Tuhan tangan lapan duduk tembak roti canai. Dah. Adil Allah Azza wa Jal dalam masalah. Allah mengetahui semua kejadian dan Allah menetapkan. Saya selalu dulu buat suatu contoh, tuan-tuan. Apa yang Allah tetapkan tidak akan silap. Fulan dalam catatan Allah, dalam ilmu pengetahuan Allah, mati di medan jihad. Bukan Allah yang memaksanya mati di medan jihad atau mati di medan kufur, tapi dia yang memilihnya. Tetapi catatan Allah tidak silap, kerana catatan Allah adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak boleh dibandingkan. Tapi saya kena buat contoh, nak bagi budak-budak senang faham ataupun nak bagi kita senang dekat untuk faham. Kita buka TV lagi, ramalan kaji cuaca kata besok diramalkan hujan renyai-renyai di sebelah petang, ataupun hujan lebat di sebelah petang. Tiba-tiba mai belah petang, hujan lebat. Kita kata tak guna punya ramalan cuaca. Aku petang esok ada kerja, dia bagi hujan lebat. Tak, bukan dia bagi, dia meramalkan. Meramalkan bukan memaksa. Contoh lain. Orang minta kita jadi guru dalam kelas. Orang minta kat kita, senaraikan 5 nama murid yang akan dapat cemerlang, dan senaraikan nama murid yang nak cemerlang, dan senaraikan nama murid yang dijangka gagal. Kita bagi cikgu ni tengok berapa ujian dah budak-budak ni. Kita habang A, B, C, D ni 5 orang ni kita jangka gagal. Kita bagi lapor ranawai. Jangka-jangka hak depan ni tak lulus kot kelas saya ni. Mai periksa sungguh 5 orang tu tak lulus. Mai mak bapak depa marah kat cikgu kelas. Mana cikgu kelas? Dia kata, saya anak saya macam mana nak lulus? Dah cikgu dah buat keputusan dah awal tak lulus. Kata, saya bukan pemeriksa kertas. Yang periksa kertas orang lain juga kata. Tapi cikgu dah tulis dah awal tak lulus.
Saya tak lulus tulis tu saya ramal. Mereka tak lulus kerana duk ponting, kelas tak nak duk mai. Semua saya ramal tak lulus. Manusia ni kita panggil ramal. Tapi tak layak bagi Allah Ta'ala. Allah ilmu yang yakin. Allah mengetahui fulan bin fulan ahli neraka ataupun syurga. Kalau dia tak lahir ke dunia pun, belum lahir, sejuta tahun lagi dia nak mai pun, Allah tahu fulan bin fulan akan buat apa pada hari apa, akan jadi apa, akan baik ataupun derhaka, akan miskin ataupun kaya. Kerana Allah, pengetahuan Allah mendahului zaman, mendahului masa, mendahului segala-galanya. Sebab itu dia Tuhan alimun khabir, maha mengetahui, lagi maha mengetahui dan maha halusi ilmunya dalam segala-galanya. Bukan Allah yang memaksanya kufur, tapi Allah tahu hambanya itu kufur. Kenapa dia tahu? Kerana dia Tuhan yang mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka catatannya tidak silap. Tetapi kalau hamba itu kufur, dia tidak salahkan Tuhan, dia salahkan diri dia. Wa hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Tuhan yang memberi petunjuk, sama ada kufur ataupun mendapat petunjuk. Apabila kita berubat dengan bomoh suruh kita putih ubat. Apabila kita sembuh dengan memberi garam, duit dan sebagainya, bolehkah kita buat demikian? Kita nak kena tanya bomoh, pasal apa nak kena putih ubat? Dia kata kalau siapa tak putih ubat dengan saya ni, bala dia timpa lah. Dia kata kita tak ada lagi. Bomoh dah kurafat. Bomoh dah percaya kawut marut. Tapi sebenarnya yang betul putih ubat ni, saya rasa orang yang berubat ni, dia nak tahu. Kadang-kadang dia bomoh patah, dia mengurut pi, dia bubuh ubat, dia nak tahu berhasil ataupun tidak dia punya ubat. Jadi dia kata, last kali hang kena mai, aku nak tahu aku bubuh kat hang ni jadi ke tak. Kan? Barangkali itulah bermula teori putih ubat ni. Bila mai dia tengok elok, tak bolehlah mai saja, hang kenalah bawa upah aku, takkan aku buat saja kat hang. Zaman dulu garam lah, garam tu kira mata wang lah tu. Kan? Dulu apa, butter trade. Kan? Jadi boleh garam apa. Dia katalah bagilah suku. Suku tu duit suku kan. Suku ni apa dia? Ada rupanya duit kan. Tapi takkanlah kita nak bagi suku, dia buat teruk, kita bagilah RM20 suku. Kalau bagi suku dia tak, memang hang 3 suku lah kan. Betul kan. Jadi itulah. Tapi dia takut kontu tak mai. Dia kata hang tak mai balau je lah. Maka berkembang idea ni. Macam dulu orang tua-tua dulu, dia tak mau bagi budak-budak. Dulu orang tak ubah kaya. Budak-budak duk main lambung baju kan. Dia kata hampa lambung baju, rimau masuk kampung. Budak-budak takut nak rimau masuk kampung. Hak betul. Dia takut baju tu sangkut. Ajar baju semangga tu lambung sangkut lah. Dia tak bagi orang duduk, perempuan duduk atas buah nyok kan. Dia katalah, tapi cara didik tu salah. Itulah menyebabkan berkembangnya khurafat. Kita ajak benda lain, natijah ni itu tak benar. Tak benar ni bila pun salah. Bila pun mengundang kepada keburukan. Sebab tu kalau kita nak ajak orang, ajak benda yang benar. Kita habaq jangan makan kepala ikan, takut esok bersanin mengantuk dah pelamin. Tak betul. Habaq hampa jangan makan kepala ikan. Hampa muda lagi, kepala ikan ni susah. Kami dua orang dah tua dah. Kamilah makan dulu, besok hampa ada duit hampa beli lain. Itu betul. Itu betul lah. Tapi sebab tu tuan-tuan kita jangan ajak. Bila anak kita tak boleh pergi satu tempat, kita tak mau jangan bagi dia pergi. Kita takut ada kacau apa-apa, ada bahaya, kita jangan pergi. Bahaya nanti terpijak luka kaki. Pergilah, ada hantu. Kita ajak salah. Benda yang mula dengan niat nak mengugut, lama-lama berkembang menjadi tahyul. Dan Islam bila pun tak benarkan. Bohong. Cakap benda yang tak benar.
Kita bersedekah di tabung masjid, tapi duit tu tak digunakan, hanya disimpan dalam bank. Adakah kita mendapat pahala sedekah? Kita dapat. Kawan yang simpan salah. Yalah, kalau dah banyak dia kena simpan lah. Takkan nak belanja satu hari dia perhabis kan, untuk buat. Tapi tengoklah, janganlah masjid ni duk bangga. Hampa tahu masjid tabung masjid kami berapa? Bukan perlawanan tu. Program masjid kami macam mana? Lawan yang tu. Bolehkah kita membaca Quran tanpa wudu? Boleh membaca Quran tanpa wudu. Pergerakan 3 kali ini boleh dalam solat. Buka pintu, kita duduk tepi pintu, orang ketuk pintu, kita buka pintu. Ada sabit dalam perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh buka pintu. Pergerakan yang sedikit selagi mana kita tidak berpaling daripada arah kiblat. Cuma dalam sebahagian mazhab dia ketat, dia kata bergerak hanya 3 kali. Jadi kalau nyamuk gigit, dia gegaru 1 2. Kalau 3 kali turut tak boleh, dia 2 tu. Sengap 1 2 dia. Rasulullah kadang-kadang dukung budak dan selagi mana suasananya sembahyang, tapi kita disuruh khusyuk. Adakah hukum membenarkan cerita fitnah wahal kita sendiri tidak tahu kebenaran cerita itu? Ada beberapa keadaan dalam fitnah. Pertama, fitnah yang membabitkan individu, sesama individu. Asalnya kita tak usah masuk campur hal aib orang. Biar ada. Ada benda yang kita tahu benar walaupun bukti tidak ada. Ada benda kita tahu benar. Tapi bila kita tidak ada bukti, kita tidak memperkatakannya, kita tidak boleh membenarkannya. Umpama kita masuk ke satu tempat, tengok betul-betul ada orang berzina, la samahullah. Minta betul-betul ada orang berzina. Kita tengok dia berzina. Tapi kita masuk, kita dengan kawan kita 2 orang. Kita tak boleh buat dakwaan zina. Sebab apa? Perlu berapa orang? 4 orang saksi. Tapi kita yang tengok dengan 2 mata kita, kita percaya zina tu berlaku atau tidak? Kita percaya atau tidak? Takkan kita nak kata jin duk berzina. Memang kita tengok dia berzina. Cuma kita tidak membuat dakwaan zina untuk di mahkamah. Sebab kita tak ada bukti yang menguatkan apa yang kita tengok. Kita 2 orang. Tapi kalau hati kita, perasaan kita, kita percaya. Percaya satu hal yang lain, mentohmah satu perkara yang lain. Mentohmah satu benda yang lain. Jadi bila kita tidak ada bukti, benda-benda, apatah pula benda tu pribadi. Kita kata-kata, hang tutuplah benda ni. Satu. Kedua, yang menjadi masalah dalam sepanjang sejarah masyarakat Islam, bila isu pribadi itu telah diheret menjadi isu ramai. Cerita satu orang mengendap satu orang. Satu orang pindak orang, ataupun satu orang lelaki berzina dengan satu orang lelaki. Cerita pribadi. Kita tutup semampu mungkin. Tapi bila kawan ni ada jawatan, bila kawan ni ada jawatan, kemudian berlaku tuntutan, pihak ni tuntut ini, pihak ni tuntut ini, kemudian kes pribadi bertukar menjadi kes rakyat ataupun kes orang kampung. Orang kampung terbahagi pada 2. Satu pihak tu imam, satu suruh pecat tu imam, satu kata tu imam. Tak. Benda yang penting inilah yang susah. Kadang-kadang kita nasihatkan, kita perusahaan tu imam turun bukan kerana dia salah. Tak. Kita kata benda ni jadi keliru, jadi celaru, tu imam tak salah, tapi kita tak usah habisi. Bukan kerana kita tuduh dia salah, tapi kita mimbab as-siyasatu syar'iyah, pengurusan syarak. Kita kata tu imam tak ada bukti, apa tuduh ni tak benar. Tapi oleh kerana benda ni nak jadi panjang cerita, tu imam hang tunggu syak lah. Tunggu syak.
Kita tak boleh sebarkan benda yang kita tak, yang kita tidak ada bukti. Yang kita tak ada bukti. Masyarakat kita hari ini pun macam tu. Kes peribadi. Tetapi sama ada pihak media ke, pihak mana-mana ke, pihak A ataupun pihak B telah mengheret menjadi kes peribadi kepada kes orang ramai. Lebih daripada peribadi itu lagi. Mamat ni tumbuk mamat tu, kawan ni nak katok kawan tu, kawan ni nak bergaduh sebab kes dua peribadi. Ketika itu campur tangan siasat syar'iyah mesti dilakukan dengan cara yang bijaksana. Bijaksana. Sebab tu benda-benda yang seperti ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita dan kita berduka cita. Balik kepada kes yang baru, saya menggesa terutama pada termasuk kepada pihak mahkamah dan juga kepada semua pihak polis, pihak negara ni, pengurusan, supaya kes ini dicepatkan. Tak baguslah masyarakat duk cerita kes-kes macam ni. Diselesaikan secara cepat. Kalau ada apa yang nak selesai, kalau tak ada bukti, hampa pergi selesai. Bang kira tak ada bukti, hampa tu duk panjang-panjang lah belah dah tak ada kes. Kalau ada bukti pun hampa selesaikan secara cepat. Jangan orang Melayu ni duk cerita pasal kes dalam kes ni 2-3 tahun, yang tu je cerita lah. Tapi kalau tak ada bukti, buat cara tak ada bukti, settlekan segera. Kalau ada bukti pun jangan duk timbul benda-benda yang tak perlu sehingga membawa aib kepada benda orang Islam itu sendiri. Ini sangat tidak baik. Asalnya kalau benda ni tak tersebar, kita mau pihak kat pihak ni hang apa yang pasal kalau benda ni A tuduh B berzina, kita cepat-cepat tanya bukti apa, hang tak ada 4 orang saksi, kita suruh hukum terus A, B ni. Kan? A ni yang mana tuduh B berzina. Kes itu menjadi rumit sebab mendakwa diri sendiri. Bukan betul itu, bukan salah. Dia dakwa diri dia. Bila dia dakwa diri dia, kita nak pergi selesai ke tengah susah. Kalau Minah tuduh Mamat berzina, kita tanya Minah, hang tengok mana dia berzina? Aku rasa kita sebab Minah 80 rotan. Cepat je selesai. Tapi kalau Minah menuduh Mamat merogolnya, kes jenis ini lambat. Tuan-tuan faham maksud saya? Pasal apa? Kalau Minah tuduh Mamat tak apa. Tapi Minah tuduh Mamat berzina dengan orang lain, kita hentam pukul Minah ni. Tapi sekarang yang lambat kes ni pasal ada orang telah menuduh dirinya. Jadi lambat. Kita tak kata betul. Kita kata kita tak tahu. Kita tak ada bukti. Dan mereka mesti selesaikan antara dua mereka. Asalnya siapa tu tak boleh masuk campur. Urusan dua orang ni saja. Tapi urusan dua orang ni telah membabit-babit. Orang tu masuk campur, orang ni masuk campur, orang ni berimpun, orang ni. Jadi kita pun tak tahu kesudahannya bagaimana. Tuan-tuan, ini adalah balak ataupun ujian Allah Ta'ala pada peringkat yang akhir dalam negara kita ni. Orang Islam timbul benda yang seperti ini. Saya sebab itu menyokong sepenuhnya usaha untuk mempertemukan UMNO dan PAS dalam keadaan harmoni. Banyak sangat kekhilaf ni sampai tak boleh nak duduk semeja. Kalau UMNO boleh duduk dengan MCA, dengan MIC, PAS boleh duduk dengan DAP dan PKR yang juga ada orang bukan Muslim. Tidakkah boleh dua-dua parti ini duduk? Bukan meleburkan identiti mereka, tak. Bukan PAS pergi jadi UMNO ataupun UMNO pergi jadi PAS. Tapi mari kita tengok apa yang Islam suruh. Sampai bila kita nak bertarung? Kalau nak bertarung pun kita senarai benda yang tak patut kita bertarung. Ini penting tuan-tuan. Dan tuan-tuan semua kita kena doa supaya Allah Ta'ala bagi semua pemimpin ni. Saya memang mengucapkan tahniah kepada Presiden PAS
Apabila dia menyuarakan hasrat ini, dan kita ucapkan tahniah kepada yang Muhammad Perdana Menteri juga, apabila dia sudi untuk bertemu, mereka kena bertemu. Orang kata habislah, hancurlah parti, setengah ekstremis parti. Oh ni UMNO boleh duduk dengan MIC, dengan DAP, dengan apa? MCA, PAS boleh duduk dengan DAP, tak hancur pun. Duduk sama orang Islam. Tanya sampai bila kita nak lawat dia? Ma la yudrak kullu, la yutrak jullu. Apa yang tak dapat semua, jangan ditinggalkan perkara yang utama. Mentang-mentang kita pergi bekerja, kita target dah dapat RM100. Tak dapat RM100, dapat 60. Kita ambil 60, buang, aku tak mau, aku nak 100. Tak cerdik kita. Tidak ada suatu parti ataupun tokoh dalam dunia ini yang boleh mencapai keseluruhan idealismenya, melainkan sedikitlah. Kalau saya jadi orang politik pun, tak kala semua cita-cita idealisme politik itu dapat dicapai. Bukan saya hidup seorang dalam dunia ni. Mana tokoh politik yang main pun dengan idealisme yang besar, dia tak boleh capai. Tapi dalam situasi win-win, kita dapat separuh, orang ni dapat separuh. Apa yang boleh untung? Jangan sampai rugi semua. Dan tuan-tuan, mesti kita tegaskan hal ni. Kita mesti menyokong supaya semua pemimpin ni, kedua-dua parti ni, parti besar, mereka duduk, mereka bincanglah atas nama Islam, bincanglah atas masalah orang Islam, apa yang membolehkan orang Islam di Malaysia ni selamat. Cukuplah saya ingat hampir berbulan dah lawan, letih ya. Tinju pun kita tengok kat round 5 sudah ha. Sampai 12 ni, itu labu-labi. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.